Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, video kali ini aku ingin react mengenai sekali lagi lah mengenai perlawanan terakhir untuk Sabah FC bagi pusingan ke-16 Piala Malaysia dan untuk juga perlawanan pertama di bawah caretaker Altolinos. So, reaction aku adalah mengenai satu perkongsian yang telah dikeluarkan oleh majority.com.my. Aku nak pasti kalau kamu sudah baca semua ni. Tapi walau macam mana pun aku akan letakkan link artikel tu di ruang komentar. So mungkin kamu boleh baca dulu, lepas tu kamu boleh balik ke video ni. Tapi walau macam mana pun aku ada memetik lah beberapa statement yang dikeluarkan oleh majority.com tu. Di dalam video ni aku akan share dalam bentuk gambar. Jadi tanpa membuang masa, here we go. Okey, keratan akhbar tu bertajuk Darren Lock jadi Kapla Sabah. Tapi bukan itu yang kita bincangkan. Apa yang kita lebih mau bincangkan nanti adalah fans tak puas hati taktikal Altolinos walaupun menang. So, itu kita akan bincang di ujung video ni. So, ada 3 poin pertama dulu yang ingin aku share dengan kamu. Iaitu, petikan pertama adalah sejak perlawanan bermula, banyak dikuasai pemain Sabah dan Gary menjadi arkitek utama sang badak. So, walaupun membariskan rata-rata pemain kebangsaan, taktikal yang diterapkan oleh Altolinos gagal mengulangi pencapaian Dato' Ong Kim Swee pada perlawanan pertama apabila tiada sebarang jaringan berjaya dilakukan pemain Sabah. So, ini ada aku sentuh di video ulasan perlawanan di mana aku ada mengatakan sewaktu permulaan game tu dilakukan lebih kepada setengah minit pertama lah, lebih kurang macam tu, dalam 25 ke 35 minit tu aku dah mengatakan bahawa pergerakan bola Sabah FC banyak ditentukan oleh Gary Steven Robert. Dia detect macam tempo perlawanan Sabah FC pada awal minit permainan tersebut. So di sini aku ada mengatakan dia adalah merupakan kira link up utama ataupun boleh katakan arkitek lah untuk permulaan permainan Sabah FC itu. Dia banyak menyambung atau menjalankan bola daripada defender ke midfield dan terus ke bahagian serangan. Walau macam mana pun kita sendiri nampak agak sukar untuk mereka menembusi pertahanan yang dilakukan oleh PT Atletik yang mengekalkan tactical low block lah pada awal perlawanan tersebut. Walau macam mana pun ianya telah diubah oleh Altolinos. Aku believe Altolinos yang memberikan arahan tersebut untuk memberikan serangan secara terbuka, tidak menetapkan satu pemain untuk melakukan gerakan tersebut, di mana kita telah saksikan selepas saja dalam 25 minit ke 30 minit selepas tu cara Sabah mengatur serangan lebih terbuka lah di kanan, di kiri, dari tengah. Lebih banyak menggunakan kombinasi si Daniel Ting, lebih kurang begitu. Farhan pada perlawanan tu walaupun ada juga gerakan dia lakukan tapi agak kurang menyengat lah. Lebih kurang begitulah apa yang telah terjadi pada perlawanan tersebut. Jadi macam mana aku katakan, masih awal. So ini adalah merupakan perlawanan pertama untuk Altolinos. Dia macam memberikan masa untuk dia menyesuaikan dirilah duduk di kursi yang ditinggalkan oleh Dato' Ong Kim Swee tersebut. Dan ianya bukan satu perkara yang bilang orang besok sekali ini dia duduk, besok boleh settle sudah. Tidak, dia memerlukan masa untuk menyesuaikan diri bagi mengendalikan skuad utama Sabah FC ini. So bukan juga aku mengatakan yang aku kalau kamu follow SRTB kamu tahulah macam aku ni tidak bersetuju dengan perlantikan Altolinos untuk menjadi interim saja, sedangkan banyak lagi perlawanan yang perlu kita lalui, perlawanan yang cukup penting untuk mengekalkan kita di top 3. Tapi again itu adalah kehendak yang dilakukan oleh Safah. Walaupun tidak bersetuju, bagi aku perlu memberi sokongan tanpa berbelah bagilah again buat masa ni. Sekiranya keputusan result yang kita miliki untuk perlawanan akan datang positif, so aku akan terus menyokong Altolinos. Walau macam mana pun aku lebih mengharapkan satu individu yang lebih layak lah untuk terus mengisi kursi tersebut dengan
lebih kekal. So aku katakan di sini berikan dulu Alto Linus masa untuk menyesuaikan diri di posisi beliau. Lagipun aku juga mengatakan ini adalah perlawanan yang cukup baguslah untuk Alto Linus memulakan tanggungjawab beliau dengan menentang tim yang tidak mempunyai status yang tinggi lah di saingan bola sepak liga atau saingan bola sepak tempatan kita ni. So again, sebenarnya aku berpuas hati dengan apa yang diberikan oleh Alto Linus untuk separuh masa pertama tu. Tapi perubahan yang dilakukan selepas tu pun aku berpuas hati juga kerana dia mempunyai idea untuk menukar strategi Sabah FC. Lebih kurang itu. Seterusnya ialah malam ini mungkin perlawanan antara Hills tu kerana kontraknya akan tamat tidak lama lagi. Ini pun sering antara benda yang hebat diperkatakan oleh penyokong Sabah FC. Even kalau kamu tengok news-news yang dikeluarkan oleh Makan Bola, Majority, macam-macam lagi, banyak menyentuh mengenai status tu ni juga kerana waktu video ni dirakamkan adalah 30 November 2024. Itu adalah tarikh tamat kontrak Stu bersama Sabah FC. Let me check dulu kalau ada apa-apa status terkini lah. So, tapi setahu aku belum ada lagi sebarang statement yang dikeluarkan kerana aku pasti kalau sudah ada memang sudah kecoh baik di WhatsApp group ataupun mana-mana community Facebook yang menyokong Sabah FC ni lah. Dan setakat ni belum ada lagi apa-apa statement yang dikeluarkan mengenai status kontrak Stuart Wilkin, guys. So itu akan aku berceritakan lebih lanjut lah di video seterusnya yang aku tengah menyediakan data-data tersebut mengenai sekiranya kepentingan Stu dan sekiranya kepentingan Stu, contributions Stu dan apa akan berlaku sekiranya Stu tidak ada bersama Sabah FC. Okey, seterusnya ini adalah yang benda yang ingin aku sentuh sebenarnya mengenai fans tidak puas hati dengan taktikal Alto Linus ni. So ini sekali lagi dikongsikan oleh majority.com.my di mana ada satu ni perkongsian yang menyatakan boleh tanya jurulatih interim Alto Linus strategi apa yang digunakan untuk perlawanan malam ni. Soal gerbang perpaduan. So itu antara benda yang telah aku ulaskan kepada kamu tadi di mana tactical ada benda yang belum sentuh jugalah. So basically tactical yang digunakan oleh Alto Linus pada perlawanan ni adalah lebih mengutamakan ball possession. So bagi aku itu adalah merupakan satu tactical yang cukup penting juga di mana ianya again aku tahu kita lawan PT Athletic ni guys. So janganlah kamu mention di bawah tu PT Athletic saja pun memanglah boleh macam tu. So aku tahu, tapi apa yang penting sini adalah pelaksanaan tactical yang digunakan oleh Alto untuk pemain Sabah cukup menjadi pada perlawanan tu kerana kalau kita tengok ball position yang dilakukan oleh Sabah FC dalam 75 ke 85%. Lebih kurang macam tu. Kita nampak juga sendiri serangan yang dilakukan oleh PT Athletic pun adalah serangan balas yang dilakukan oleh mereka. Jadi sekali lagi untuk persoalan ni taktikal yang dilakukan oleh Alto Linus adalah sekali lagi pada separuh masa pertama menggunakan Gaby as a link up ataupun anchorman pada perlawanan tu untuk menentukan di mana bola tu perlu dilarikan dan memberikan kita ball position yang cukup tinggi. Selepas daripada itu Alto Linus menerapkan aksi serangan yang open play sekali lagi di mana mana-mana player pun boleh menghasilkan gerakan mereka again daripada sentuhan bola, short pass, quick pass dan juga open space lah. Itu boleh aku katakan yang telah dilakukan oleh Alto di mana agak mengambil masa juga untuk pemain-pemain tu mengadaptasikan taktikal tersebut dan ianya telah membuahkan hasil lah, especially pada minit ke 60 lebih di mana gol pertama untuk Sabah FC itu penalti yang telah diambil oleh Dianolo pada masa itu. Soalan seterusnya adalah jerit-jerit juga coach, jangan diam saja, ujar Encik Bums. Ini aku dah pasti pasal aku tengok perlawanan tu. Aku ada dengar juga macam Alto menjerit mengarahkan untuk mengarahkan positioning player satu, lepas tu how quick untuk mereka dapatkan kembali bola tu apabila dipegang oleh
pemain PT Atletik. Aku ada dengar dia menjerit tu macam dia dah buat kiraan timing. Tapi cuma aku nak pasti sama ada jeritan tu hadir daripada dia ataupun coach PT Atletik lah. Lebih kurang macam tu. So ini aku tak pasti sangat. Mungkin siapa yang ada di stadium waktu perlawanan tu, mungkin anda boleh terangkan lebih lanjut lah, letakkannya di ruang komentar di bawah. Dan seterusnya adalah macam tiada mood pemain Sabah, perlahan sangat gerakan mereka ni, jelas Santoni Anjin. So untuk persoalan ni aku sudah kongsikan, yang aku katakan adalah lebih kepada ball possession pada separuh masa pertama. Tapi talking about mood, aku ada menceritakan pada video sebelum ni juga, again di video sebelum ulasan perlawanan tu, aku ada mengatakan yang aku melihat body language yang diberikan oleh pemain Sabah FC itu adalah tumpuan utama aku sebaik sejak sepak mula perlawanan ni. Dan aku tidak melihat sebarang body language yang negatif lah, yang macam dikatakan sini lah macam tiada mood. Aku tidak nampak situ. Sebaliknya mereka nampak agak comfortable sekali lagi dengan pilihan starting 11 pada perlawanan tu, di mana mereka ditempatkan dan cara permainan Sabah FC pada perlawanan tersebut. Dan aku rasa macam tiada mood ni satu persoalan yang kurang tepat pada perlawanan. Tapi walau macam mana pun, again, ini adalah merupakan perlawanan pertama untuk Alto Linus. Aku tidak memandang perlawanan PT Atletik ni satu bilang orang tali ukur sebenar lah sejauh mana Alto Linus akan pergi. Sebaliknya adalah untuk perlawanan yang akan datang untuk menentang Kuching City di saingan Liga Super, dan kemungkinan besar kita juga akan menentang sekali lagi Kuching City di perlawanan suku akhir Piala Malaysia 2024 ni. So 3 perlawanan tu adalah cukup penting bagi aku untuk Alto Linus menunjukkan kemampuan beliau. Sekiranya beliau pass the task untuk 3 perlawanan tersebut, seterusnya adalah saingan di Liga Super juga, bukan calang-calang. Habis sejak perlawanan quarter final Piala Malaysia, beliau akan terus menentang JDT pada 11 Jun di Stadium SSI. So ini mungkin aku tidak akan mengharap lebih, tapi selepas perlawanan itulah menentang Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Pahang, Selangor, Terengganu, PDRM dan juga sekali lagi Kedah. Di situ kita boleh tengoklah sejauh mana kemampuan Alto Linus di saingan tertinggi di Liga Tempatan kita ni. So itulah guys perkongsian aku untuk reaction daripada news dikeluarkan oleh Majority dan juga tanggapan aku mengenai apa yang telah diberikan oleh skuad Sabah FC juga Alto Linus perlawanan pertama beliau bersama Sabah FC. So kamu boleh letakkan pendapat kamu pula di ruang komentar di bawah guys. Bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.